Selamat siang dan berjumpa lagi dalam channel Belajar Matematik Om Zaimus. Jadi pada hari ini kita akan belajar ketaksamaan nilai mutlak. Baik, sebelum kita masuk ke ketaksamaan nilai mutlak, saya ingin mengimbas kembali dalam video sebelum ini iaitu tentang nilai mutlak dan persamaannya. Baik, apakah itu nilai mutlak? Baik, nilai mutlak bagi suatu nombor dengan notasi dua palang seperti ini bermaksud jarak. Contohnya, katakanlah kita ada nilai mutlak bagi 8. Maksudnya jarak 8 dari sifar pada garis nombor. Jadi kalau kita tengok garis nombor ni, okey, ini 8, ini sifar. Jadi jarak di antara sifar dan 8 atau jarak 8 dari sifar, jaraknya ialah 8 unit. Itu maksud nilai mutlak, bermaksud jarak. Jadi kita boleh tulis jaraknya ialah nilai mutlak bagi 8, jaraknya ialah 8. Okey, begitu juga kalau pelajar nampak nilai mutlak bagi negatif 8. Maksudnya jarak negatif 8 dari sifar pada garis nombor. Nilai mutlak ni ialah jarak. Jadi kita tengok ini kosong sifar, ini negatif 8. Jadi jarak antara negatif 8 dan sifar atau negatif 8 dari sifar pada garis nombor, jaraknya walaupun nombor dia negatif tapi jarak tetap positif, iaitulah 8. Jadi jawapannya pelajar tak boleh tulis negatif 8. Jadi nilai mutlak bagi negatif 8 jawapannya ialah 8. Jadi apa yang kita boleh simpulkan tentang nilai mutlak? Jadi oleh sebab nilai mutlak ialah jarak, maka nilainya sentiasa positif. Okey? Sekali lagi, tolong ingat nilai mutlak ialah jarak dan nilainya sentiasa positif. Okey, bagaimana pula dengan persamaan yang melibatkan nilai mutlak? Jadi pada video sebelum ni kita telah belajar terdapat 3 bentuk yang melibatkan persamaan nilai mutlak, iaitu bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 3. Baik, apa itu bentuk 1? Okey, bentuk 1 persamaannya ialah nilai mutlak bagi satu fungsi, katakanlah fx sama dengan a. A ni ialah pemalar. Apa-apa nombor, janji lebih besar atau sama kosong. Dia tidak boleh negatif sebab jarak tidak ada bernilai negatif. Jadi kalau pelajar nampak bentuk seperti ini, nilai mutlak bagi fx sama dengan a, maka buat fx sama dengan negatif a atau okey fx sama dengan a. Okey, bentuk yang kedua, kalau pelajar nampak ada nilai mutlak bagi suatu fungsi, katakanlah fx sama dengan fungsi yang lain gx. Jadi kalau nampak saja bentuk ni, maka dia punya cara penyelesaian dia pelajar buat fx sama dengan negatif gx atau fx sama dengan gx. Dengan syarat gx ni besar daripada kosong. Gx ni fungsi ni tak boleh negatif. Sebab nilai mutlak ialah positif, takkan positif sama dengan negatif. Jadi sebab itu ada syarat gx mesti lebih besar atau sama dengan kosong. Dan bentuk yang terakhir, bentuk yang ketiga, kalau ada nilai mutlak satu fungsi fx sama dengan nilai mutlak bagi suatu fungsi yang lain gx, maka kita kuadratkan dia. Okey, kita ambil fx ni, kita kuadratkan, kita ambil gx, kita kuadratkan dan kita samakan. Okey, inilah 3 bentuk yang biasa terdapat dalam soalan-soalan. Baik, kita tengok bentuk yang pertama dahulu. Saya ulang kaji secara cepat, iaitu bentuk yang pertama tadi. Kita lihat contoh 1. Ini ulang kaji sajalah secara cepat. Jadi kita ada nilai mutlak satu fungsi dia 2x tolak 3. Dia samakan jarak dia adalah 5. Jadi cara penyelesaiannya kita boleh buat, okey, sebab ini bentuk 1, kita buat 2x tolak 3 samakan negatif 5 dahulu. Jadi 2x sama dengan negatif 5 tambah 3, tolak tambah. Jadi 2x sama dengan negatif 2. Jadi x sama dengan negatif 2 bahagi 2, maka x negatif 1. Okey. Dan satu lagi, bukan ini saja, atau kita tulis, okey, 2x tolak 3 sama dengan 5. Tadi negatif, sekarang positif. Jadi 2x sama dengan 5 tambah 3, tolak tambah.
Jadi sama dengan 8. 5 tambah 3, 8. Jadi X sama dengan 8 darab di sebelah jadi bahagi. 8 bahagi 2. Jadi jawapannya 4. Jadi himpunan penyelesaiannya ialah kita ada negatif 1 dengan 4. Okey. Inilah cara untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak dalam bentuk 1. Okey, kita tengok bentuk 2 secara cepat saja ya pelajar. Okey. Ini bentuk 2. Iaitu kita ada fungsi yang melibatkan nilai mutlak dan satu lagi fungsi yang tak ada simbol nilai mutlak. Jadi kalau dapat je soalan seperti ini, kita buat syarat dulu. Bahawa kita tuliskan syarat dia. Okey, apa dia syarat dia? 5x tolak 1. Okey, mesti besar atau sama kosong. 5x besar 1, tolak tambah. Jadi x besar 1/5. Okey, 1/5 ni kalau 0.2 lah. Kalau pelajar tekan kalkulator, 1 bahagi 5 dapat 0.2. Maksudnya x besar 0.2 lah. Okey. Kemudian, okey, kita teruskan. Okey, kita hilangkan nilai mutlak ni. Kita tulis 4x tambah 2. Okey, kita samakan negatif dulu. 5x tolak 1. Taruh negatif dulu. Negatif gx. Jadi 4x tambah 2 sama dengan negatif 5x. Negatif ialah positif 1. Maksudnya kita darab ni. Okey. Jadi kita teruskan tolak di sebelah tambah. Jadi 4x tambah 5x sama dengan 1. 2 tambah di sebelah jadi tolak 2. Jadi 9x sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1/9. Okey, nanti dulu kita buat seterusnya. Iaitu kita ambil 4 atau kita buat satu lagi iaitu 4x tambah 2 sama dengan tadi negatif. Sekarang kita buat positif. Kita ambil saja 5x tolak 1. Jadi 4 pergi sebelah, 1 pergi sebelah. Jadi 2 tolak di sebelah tambah 1. 4x tambah pergi sebelah jadi tolak 4x. Jadi 3 sama dengan x. Atau kita boleh tulis x sama dengan 3. Bila kita dah buat macam ni, 2 ni, baru kita tengok syarat. Okey, syarat dia apa? X mesti lebih besar atau sama dengan 0.2. Kalau x negatif 1.9 dah negatif. Okey, jadi dia tidak memenuhi syarat. Sebab syaratnya x mesti lebih besar atau sama 0.2. Lebih besar maksudnya ke atas. Tapi ini negatif. Jadi kita boleh tulis yang ini tidak memenuhi syarat. Kita tulis macam inilah. Tidak memenuhi. Okey, bagaimana pula yang ni? X sama dengan 3. Okey, memenuhi tak syarat? Syaratnya lebih besar 0.2. Jadi 3 memang atas 0.2. Jadi ini kita tulis memenuhi. Jadi penyelesaiannya ialah satu sahaja. Kita tulis himpunan penyelesaian dia ialah 3. Maksudnya satu sahaja. Okey, ini cara untuk menyelesaikan soalan dalam bentuk 2. Dan yang terakhir kita pergi satu contoh lah secara ringkas sebelum kita masuk topik hari ini. Bentuk 3. Bentuk 3 ni kita fungsi ni ada nilai mutlak, fungsi ni pun ada nilai mutlak. Jadi bila ada kedua-dua belah fungsi ni ada nilai mutlak, caranya kita kuadratkan lah. Jadi caranya kita ambil yang 3x tambah 7. Tak payah tulis lagi simbol nilai simbol mutlak ni. Simbol palang ni tak payah tulis dulu. Kita ambil 3x tambah 7. Kita kuadratkan sama dengan ini pun ambil 2x tambah 8. Kita kuadratkan. Okey. Positif pergi sebelah jadi negatif. Maksudnya 3x tambah 7 kuasa 2 tolak 2x tambah 8 kuasa 2 sama dengan kosong. Okey, bila kita ni dah bawa ke sebelah, ini belah sini jadi kosong lah. Dan pelajar kena ingat rumus yang telah dibelajar semasa tingkatan 3 dahulu, iaitu kalau kita ada A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan
A tambah B darab A tolak B. Iaitu, apa syaratnya? Mesti ada kuasa 2. Kuasa 2 tolak. Okey, sekarang kita dah ada kuasa 2, dah ada kuasa 2, dah ada tolak. Jadi kita anggap yang ini sebagai A lah. Okey, yang kita anggap ni semua A. Dan kita anggap ni ialah B. Jadi kita buat A tambah B dulu. Okey, maksudnya 3X tambah 2X 7 tambah 8. Kalau rasa complicated sangat, kita buat kat luar lah. Apa A? A ialah 3X tambah 7. Okey, kita tambah. Sebab ini tambah. Kita tambah B. Apakah B? B ialah 2X tambah 8. Okey. Jadi apa dia jawapannya? 3X tambah 2X berapa X? 5X. 7 tambah 8, 15. Okey. Jadi kita dapat jawapan dia yang pertama. Kurungan yang pertama ni ialah kita dapat 5X. Okey. 5X tambah 15. Okey, tutup kurungan. Sebab ini ada kurungan. A tambah B kurungan. Lepas tu kita buat kurungan lagi. A tolak B. Okey, kalau tak faham, kita keluarkan macam ni. Apakah A? A ialah 3X tambah 7 tolak B. Apakah B? B ialah 2X tambah 8. Okey. Maksudnya 3X tolak 2X. Berapa? 3X tolak 2X. 3X tolak 2X. Banyak tolak. Jadi X. Okey, kemudian 7 tolak 8. 7 tolak 8 ialah berapa? Negatif 1 sama dengan 0. Maka bila dah dapat macam ini, senang sajalah. Maksudnya kita tutup yang ni dulu. Okey, kita tutup yang ni, kita samakan dengan kosong. Iaitu 5X tambah 15 sama dengan 0. Jadi 5X sama dengan 15 tambah. Pergi sebelah jadi tolak. Jadi X sama dengan berapa X? Negatif 15 bahagi 5. Berapa negatif 15 bagi 5? Iaitu negatif 3. Okey, itu jawapan yang pertama. Atau tutup yang ni. Okey, tutup yang ni, kita ambil X tolak 1 sama dengan 0. Iaitu X tolak 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 1. Tolak di sebelah jadi tambah. Jadi apakah himpunan penyelesaiannya? Maka himpunan penyelesaian dia ialah negatif 3 dengan 1. Okey, itulah cara untuk menyelesaikan persamaan yang melibatkan nilai mutlak dalam bentuk yang ketiga. Jadi kita ada bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 3. Seperti ini ya pelajar. Okey. Bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 3. Jadi sekarang kita masuk subtopik hari ini, iaitu subtopik yang sangat penting juga. Kalau sebelum ni persamaan nilai mutlak, sekarang ni ialah yang ini, ketaksamaan nilai mutlak. Okey, apa maksud ketaksamaan? Ketaksamaan yang ada simbol ni, kecil, besar. Okey, ingat lagi tak simbol ni? Simbol dia macam ni. Okey, kadang-kadang yang masa tingkatan 2, 3 dahulu pelajar dah tengok simbolnya. Ini besar. Okey, ini besar dan termasuk. Ini apa? Kecil. Ini kecil dan termasuk. Ini kita panggil ketaksamaan. Jadi kalau ada nilai mutlak, kita panggil ketaksamaan nilai mutlak. Baik, untuk ketaksamaan nilai mutlak, kita boleh selesaikan dengan melihat bentuknya. Baik, dia sebenarnya banyak bentuk. Ada lebih kurang 5-6 bentuk. Tapi hari ini saya akan masuk 3 bentuk sajalah. Okey, iaitu bentuk yang pertama, bentuk yang kedua, bentuk yang ketiga. Dan untuk membuktikan rumus ni, saya tak perlu buktikanlah. Saya ajar saja pelajar supaya sebab nak membuktikan dia tu perlu masa yang panjang. Jadi saya ambil saja rumus dia. Jadi kalau kita ada nilai mutlak satu fungsi f(x) kurang a, kita buat bentuk yang pertama ya. f(x) tak ada lagi nilai mutlak punya simbol ya. f(x) besar negatif a, ambil yang a tapi tahu negatif, dan kurang a. Okey, itu bentuk satu. Bentuk yang kedua, kalau f(x) besar a,
Okey, kita pecahkan kepada atau kepada dua bahagian, iaitu yang pertama kita ambil fx kurang negatif a atau fx besar a. Okey, dan bentuk yang terakhir kalau kita ada nilai mutlak antara pemalas A dan B, maka kita pecahkan. Yang pertama kita buat macam biasa, fx besar A kurang B, iaitu nilai mutlak dah tak ada lagi lah dia punya simbol dia. Dan kedua, atau kita terbalikkan, fx tadi kalau sini AB, sekarang B taruh depan tapi taruh negatif, A taruh belakang tapi taruh negatif. Okey, mungkin kurang jelas. Okey, saya berikan contoh lah, sebab dengan contoh akan lebih jelas. Okey, kita tengok contoh 1 dan contoh 2. Okey, contoh 1. Ini bentuk yang pertama. Jadi bila ada bentuk yang pertama, iaitu yang kurang seperti ini, kita buat macam ni ya pelajar. Kita ambil, okey, jangan tulis lagi simbol mutlak ni. Kita buat macam ni, 2x tambah 3, tolong perhatikan. Kita ambil kurang 7, okey, besar, okey, kita sebab baca daripada tengah, 2x tambah 3 kurang 7, yang ni 2x tambah 3 besar, okey, negatif 7. Itu kaedah dia. Jadi 3 tambah, pergi sebelah jadi tolak. Tapi bukan pergi belah sini saja. Belah sini kena pergi, belah sini pun kena pergi. Jadi 2x sama dengan 7 tolak 3 besar, okey, negatif 7 tolak 3. Maksudnya 3 ni pergi sebelah sini, pergi sebelah sini. Okey, dia center, dia seimbang. Jadi 2x kurang 7 tolak 3 ialah 4. Hutang 7, hutang 3 ialah hutang 10. Okey, kemudian kita pindahkan 2 pula. Jadi x kurang, ini darab, pergi sebelah jadi bahagi, maksudnya 4 bahagi 2 besar. Kalau sini bahagi 2, sini pun kena bahagi 2. Yang jadi 10 bahagi 2. Jadi jawapan terakhir dia ialah x kurang 4 bagi 2 ialah 2. Negatif 10 bagi 2 ialah negatif 5. Inilah jawapan dia. Okey, untuk bentuk yang pertama. Okay, kalau kurang jelas, kita tengok contoh 2. Ini contoh 2 ya, kalau kurang jelas. Okey, seperti biasa, kalau ada tanda kurang seperti ini, kita buat macam ni. Okey, hilangkan simbol palang ni. Jadi kita buat 1 tolak 2x kurang 3. Okey, besar negatif 3. Okey. Kemudian kita pindahkan 1. 1 ni yang depan ya, dia punya tanda dia yang depan ni. Ni tanda dia yang positif ni. Yang negatif ni 2x punya. Jadi sekarang kita pindahkan 1 dulu. Jadi kita tulis negatif 2x kurang 3 tambah 1 pergi sebelah jadi tolak 1 besar negatif 3 tolak 1. Okey. Kita ringkaskan, negatif 2s kurang 3 tolak 1 ialah berapa? 2. Okey, negatif 3, negatif 1. Hutang 3, hutang 1, hutang 4. Ini kena berhati-hati pelajar. Dulu masa tingkatan, tak tahulah tingkatan 2 ke, 3 ke, tingkatan 1 ke. Pelajar ingat tak kalau macam ni? Okey, kalau melibatkan ketaksamaan. Kalau 2x besar 4. Jadi x besar 4 bagi 2. Jadi 2. Ini okey lah. Tapi kalau dia negatif, okey seperti ini. Negatif 2x besar 4. Kalau yang ada negatif ni, kita kena ubah tanda negatif. Kalau negatif jadi positif. Arah tukar besar jadi kecil. Kalau positif jadi negatif 4. Baru x kurang negatif 4 bagi 2, negatif 2. Masih ingat lagi tak yang ni? Okey, kalau kita darab dengan negatif atau kita bahagi dengan negatif. Okey, tanda kena ubah dua-dua belah dan arah pun kena ubah. Atau macam ni. Katakanlah negatif 4x, okey, kurang negatif 2. Nampak tak ada x ni ada negatif? Kalau dia positif, terus saja pindah. Tapi kalau ada negatif, okey, tukar tanda dulu. Negatif jadi positif. Arah tukar, negatif jadi positif 2. Jadi baru kita pindah x besar 2/4. Iaitu x besar 1/2. Jadi dalam ketaksamaan dia pantang ada negatif.
Jadi kalau ada negatif, tanda ubah. Okey. Dan arah pun ubah. Jadi kalau kita tengok dalam contoh 2 tadi, contoh 2 yang ni tadi, yang saya buat ni, yang ni, nampak tak ada negatif 2? Jadi tanda kena ubah, jadi 4, arah ubah, tanda kena ubah 2x, arah ubah, positif jadi negatif 2. Barulah kita boleh pindahkan 2 darab di sebelah dibahagi. Jadi maksudnya x, negatif 2 bagi 2, negatif 1. Okey, 4 bagi 2 ialah 2. Okey, tetapi dalam ketaksamaan kita tak ada cara menulis seperti ini. Dalam ketaksamaan cara nulis dia ialah seperti ini. Okey, dalam ketaksamaan cara menulis kalau antara kita tulis macam ni, x kurang x besar. X kurang x besar. Ini dia. Dia tak ada simbol macam ni. Maksudnya dia tak ada simbol macam ni. Ni tak ada. Ni tak ada. Atau macam ni. Okey, tak ada. Yang ada yang ni saja. Okey, cara baca x kurang x besar. Kita baca daripada tengah. X kurang x besar. Ini saja simbol yang ada dalam ketaksamaan ketaksamaan. Jadi yang ni kita ubah balik. Okey, kita ubah balik. Jadi kita ubah x kurang 2. Maksudnya jawapan dia x kurang 2. Okay, yang ni x besar negatif 1. Besar macam ni. Besar negatif 1. Jadi kita convertkan balik, kita tukar kepada bentuk ni. Okay, sebab simbol yang ada ialah yang macam ni. Okay, jadi inilah jawapan dia. Penyelesaian bagi contoh 2. Baik, lanjut. Kita tengok contoh yang ke-3. Contoh yang seterusnya. Okay. Ni dia. Yang melibatkan, kalau tadi ialah dia punya ketaksamaan dia kecil. Okey, ini cara dia. Tapi kali ni ketaksamaan dia besar. Jadi kalau besar, cara dia kita buat macam ni. Okey, yang pertama, kita hilangkan tanda mutlak dia. Iaitu 4x tolak 3, kita buat kurang atau sama sebab ini simbol termasuk. Ini termasuklah. Kita ikut je simbol dia. Kurang negatif 5. Jadi 4x kurang negatif 5 tolak tambah 3. Jadi 4x kurang negatif 5 tambah 3 negatif 2. Jadi x kurang negatif 2 per 4. Ini sebab positif. Kita boleh terus pindah. Darab jadi bagi. Kalau dia negatif saja kita kena ubah tanda. Jadi jawapannya x kurang negatif 1 per 2. Okey. 1 per 2 caranya 2 kali 1, 2 kali 2. Okey. Atau, belum habis lagi ya. Atau, sebab simbol dia besar. Kita buat 4x tolak 3. Besar, tadi kecil. Sekarang kita buat besar. Okey, tadi negatif. Kita buat positif 5. Okey. Jadi 4x besar 5 tambah 3. 4x besar 8. Jadi x besar 8 bahagi 4. Jadi x besar 2. Jadi jawapan dia kita ada 2 jawapan, iaitu x kurang negatif setengah atau x besar 2. Inilah cara untuk menyelesaikan bentuk 2. Jadi kalau lebih besar ni, satu kita ambil 4x tolak 3 kurang, okey, kalau 5 jadikan negatif. Atau kita ambil lagi ni 4x tolak 3, kita ambil yang besar ni besar. Okey, kita ambil je 5 macam ni. Jadi satu negatif, satu positif. Yang ini arah kurang, yang ini arah besar. Jadi inilah penyelesaian bagi ketaksamaan nilai mutlak dalam bentuk yang kedua. Dan contoh yang terakhir, bentuk yang ketiga. Ini dia, saya kasih contoh 4. 2 contoh lah. Okey. Bentuk ketaksamaan nilai mutlak. Okey, bentuk ketiga ni ialah yang macam ni. Nilai mutlak antara nombor ni dengan nombor ni. Jadi cara penyelesaiannya, kita hilangkan simbol nilai mutlak ni, kita buat macam biasa. X tolak 2 kurang 3 besar 1.
Jadi X kurang 3 tolak tambah 2. Jadi X besar 1 tolak pergi sebelah jadi tambah 2 macam tadi. 2 ni pergi sebelah sini, pergi sebelah sini. Jadi X kurang 5, X besar 1 tambah 2, 3. Inilah penyelesaian dia. Atau satu lagi. Okey, kita terbalikkan. X tolak 2 besar. Okey, 3 ni taruh depan. Tapi kena tulis negatif 3. 1 ni taruh belakang. Tapi kena tulis negatif 1. Macam tu. Okey. Okey, kita lanjut. Jadi tolak di sebelah tambah. Jadi X kurang negatif 1 tolak tambah 2. Besar negatif 3 tolak tambah 2. Jadi X kurang hutang 1 bayar 2. 1. Besar hutang 3 bayar 2. Hutang 1. Jadi penyelesaiannya kita ada 2. Iaitu yang ini dengan yang ini. Okey, mudah saja. Next, kita pergi contoh yang terakhir. Okey, sebelum kita tutup kita punya pembelajaran hari ini, contoh 5. Jadi, seperti biasa, kita hilangkan tanda nilai mutlak ni, kita buat 2x tolak 1 kurang 5 besar 0. Jadi, pindahkan 1 dulu. Jadi, 2x kurang 5 tambah 1. Jadi 0 tambah 1. Tolak tambah. Jadi 2x kurang 5 tambah 1, 6. 0 tambah 1, 1. Jadi yang seterusnya kita bahagi. 2 darab di sebelah je bahagi. 6 bahagi 2. 6 bahagi 2 berapa? 3. Okey. 1 bahagi 2. 1 bahagi 2 ialah 1/2 lah. Jadi inilah jawapannya. Tapi belum habis. Kita kena buat satu lagi. Atau, okey, kita buat yang satu lagi. Okey, hilangkan tanda nilai mutlak ni. Kita buat 2x tolak 1. Okey, besar. Tapi kita terbalikkan. Kalau tadi 5 dekat sini, sekarang 5 dekat depan tapi taruh negatif 5. Kemudian tadi 0 kat sini, taruh pula kat sini 0. Taruh negatif 0. Tapi 0 dia tak ada negatif, tak ada positif. Jadi tak payahlah tulis negatif 0. Sebab negatif 0 tak ada, jadi tulis saja 0. Okey, jadi seperti biasa, 2x kurang 0 tambah 1, tolak tambah. Negatif 5 tambah 1. 2x kurang 1, besar. Hutang 5 bayar 1, hutang 4. Jadi x kurang 2 darab. Pergi sebelah jadi bahagi 1/2 besar. Negatif 4 bagi 2 iaitu negatif 2. Jadi inilah penyelesaiannya. Jadi sebelum saya tutup kita punya pembelajaran hari ini, kuliah hari ini, saya nak ulang balik ketaksamaan kuadratik. Bukan kuadratik. Asyik ingat kuadratik je. Itu bab seterusnya. Ketaksamaan nilai mutlak. Okey, ketaksamaan ni dia ada 3 bentuk. Iaitu bentuk yang pertama, bentuk yang kedua dan bentuk yang ketiga. Sebenarnya dia ada lagi 2 bentuk yang sangat penting. Tapi sebab pelajar belum belajar lagi nak buat garis nombor, itu garis nombor dalam bab 2. Jadi saya terpaksa KIV dulu, bentuk ketiga dan bentuk yang keempat. Okey, cukup belajar tahu bentuk 1, 2, 3 dahululah. Baik, itu saja. Jadi saya harap pelajar apabila selepas ni saya post latihan, tolong buat dan hantar. Okey, untuk mata pelajaran matematik tambahan ni, kalau nak dapat A atau A plus atau A minus ke, janji A, kena banyakkan latihan. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.